Sungai Panjang. Speaker 96. Terima kasih Sungai Panjang atas soalan yang telah dikemukakan, dan kita telah merangka beberapa program untuk memastikan kelompok luar bandar tidak tersisih daripada arus pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui program-program berikut. Yang pertama, kerajaan negeri merancang untuk menjalankan program Satu Daerah Satu Incubator untuk memberi peluang kepada belia bagi memulakan perniagaan dengan bantuan modal dan tempat bekerja. Urus setia ini dilakukan oleh pembangunan luar bandar melalui Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor. Yang kedua, kerajaan negeri bekerjasama dengan IKRAM untuk melaksanakan program kursus kemahiran belia desa yang telah dijalankan pada tahun 2014. Ini juga diselenggarakan oleh PLB. Yang ketiga, kerajaan negeri telah bekerjasama dengan INSPAN untuk memberikan latihan seperti dalam bidang kecantikan otomotif, pendandanan rambut, elektrik, elektronik, motosikal, sistem komputer dan penyaman udara. Di samping itu, kerajaan negeri juga mengadakan program-program seperti SPICE yang akan ditukarkan daripada segi namanya, tapi meneruskan pembangunan modal insan untuk menonjolkan aspek-aspek kepimpinan belia. Yang keempat, menganjurkan program-program seminar dan kursus keusahawanan khusus untuk memberikan pendedahan kepada usahawan kepada golongan belia, iaitu yang pertama kursus asas usahawan, yang kedua kursus pemasaran, yang ketiga kursus pengurusan kewangan, dan yang yang keempat kursus rancangan perniagaan. Yang kelima, program Jom Kerja berbentuk karnival yang diadakan di semua daerah di negeri Selangor. Selain itu, pemohon-pemohon diberikan pendedahan, khidmat nasihat serta pengalaman cara bagaimana sesi temuduga dilaksanakan. Dan yang keenam, program Jom Kerja berbentuk kursus kerja berkualiti menjadi satu platform kepada para peserta untuk bertemu dengan bakal majikan untuk mencari peluang pekerjaan. Bagi jawapan B, kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi mengekang penghijrahan belia keluar bandar adalah melalui langkah-langkah seperti mana yang berikut. Yang pertama, sektor pertanian dimajukan dengan memberikan bantuan keuangan, bantuan nasihat dan menyatukan kawasan tanah pertanian yang sempit dan konsep pertanian bersepadu. Kaedah moden diperkenalkan seperti menggalakkan penggunaan biji benih yang bermutu tinggi, penggunaan jentera baja organik, racun serangga supaya hasil pengururan dapat dipertingkatkan. Di samping itu, pihak kerajaan juga memperbaiki kemudahan infra di luar bandar, bekalan elektrik, air, kemudahan perhubungan, pengangkutan dibina dengan sistematik dilaksanakan di luar bandar. Dengan kemajuan luar bandar dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar, maka mereka tidak akan berhijrah dengan tarikan yang ada di kawasan urban ataupun kawasan bandar. Yang kedua, sektor industri desa juga perlu dimajukan seperti industri memproses hasil pertanian, industri kraft tangan dan industri makanan untuk memajukan kawasan luar bandar. Usaha-usaha memodernkan ekonomi luar bandar dibantu dengan pinjaman kewangan kerajaan negeri serta khidmat nasihat daripada badan-badan tertentu. Kesimpulannya, saya menjawab soalan ini, saya terpaksa rujuk rakan-rakan esko lain sebab soalan ini dia transcendental dengan izin esko-esko yang lain. Terima kasih. Soalan tambahan. Sungai Panjang. Saya merujuk kepada soalan saya yang A itu, bagaimana dengan keberkesanan kerajaan terhadap program-program yang telah dikemukakan. Okay, disebutkan itu sebahagian daripada program-program yang dilaksanakan. Dan yang B itu sendiri, bagaimana Yang Berhormat Esko boleh menjawab dengan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar itu boleh mengawal proses urbanisasi tersebut. Sebab pada saya proses urbanisasi ini sesuatu yang tidak dapat kita kawal. Mohon penjelasan. Terima kasih. Kalau dilihat daripada pembangunan, memang sebagaimana yang saya jelaskan ketika penggulungan yang lalu, proses penghijrahan masyarakat ke kawasan bandar ini, terutamanya di kalangan anak muda ini adalah perkara yang lumrah. Yang pertama kerana sebab pendidikan, yang kedua atas tarikan pekerjaan. Dan kalau diukur daripada kadar kejayaan itu, saya kira kadarnya masih lagi rendah lah. Kadarnya masih lagi rendah sebab kegagalan kita untuk melahirkan ataupun meletakkan infra-infra yang secukupnya di kawasan-kawasan luar bandar daripada segi tarikan-tarikan khususnya dalam bidang pendidikan. Kerajaan negeri hanya mampu membina satu universiti di luar bandar di kawasan agak terpencil, iaitu Universiti Selangor sebelum ini, dan INSPAN juga di Kuala Selangor. Ini adalah contoh-contoh bagaimana
kita membangunkan ataupun meletakkan institusi-institusi yang strategik di kawasan luar bandar supaya anak-anak yang berlaku di luar bandar itu dapat terus tinggal di sana dan meneruskan kerjaya mereka. Untuk jawapan B, proses urbanisasi akan berlaku secara berterusan. Namun begitu, maksud saya ialah sektor pertanian yang menjadi asas kepada beberapa daerah di negeri Selangor seperti di kawasan utara Selangor itu kita teruskan di Kesekincan dan sebagainya. Namun begitu, kita terapkan aspek modern farming ataupun pertanian moden. Ini dah masuk Mesko Pertanian pula saya nak jawab ni. Dan modern farming dan sebagainya yang bagaimana kita kekalkan cara kerja yang lebih sistematik tetapi mampu untuk mengekalkan mereka dengan bekerja dan pendapatan yang boleh dibandingkan setara dengan kawasan bandar.